Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tughfaru dzunub wa bi karamihi tustarul uyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Selamat pagi tuan-tuan dan puan sekalian. Kita sambung mukadimah hadis. Mukadimah biodata perawi hadis Riyadhus Shalihin. Baihaqi iaitu Ahmad bin Husain bin Ali Abu Bakar. Itulah apa? Rawahu Baihaqi. Jadi ketika mana kita jumpa kan hadis kata rawahu Baihaqi, diriwayatkan daripada Baihaqi. Baihaqi itu Ahmad bin Husain nama dia. Bin Ali Abu Bakar. Jadi dia silsilah sajalah kan Abu Bakar Allah Ta'ala. Kemudian Al-Barra bin Azib bin Haris Al-Khazrazi Abu Umarah. Barra ni terkenal dan beliau ni sahabat Nabi SAW, dan dia daripada Khazraj, itu orang tempatan Madinah dan Aus dan Khazraj. Beliau seorang pemimpin dalam kalangan para sahabat Nabi. Jadi beliau salah seorang pemimpin daripada kalangan sahabat Nabi dan salah seorang daripada para pemimpin tentera Islam yang berjaya membuka negeri-negeri kafir. Jadi Barra. Jadi beliau pemimpin, sama ada dalam hadir ataupun dalam musafir. Dalam peperangan dia sebagai pemimpin, dan banyak Allah membukakan negara-negara kafir atau membebaskan di bawah tangan kepimpinan beliau. Beliau masuk Islam ketika masih kecil lagi. Beliau berperang bersama Rasulullah 15 peperangan. Dia kecil lagi masuk Islam, kan? Jadi Barra bin Azib ni. Kemudian dia menyertai bersama Nabi 15 peperangan. Bermula dengan perang Khandaq. Ini perang Khandaq, di mana kita tahu perang Khandaq ni perang yang dalam keadaan kemarau. Maka Nabi menggali parit bersama sahabat. Khandaq tu maksudnya parit. Dan masa itu dalam keadaan kering. Dan makanan pun tak ada. Kan? Makanan tak ada. Tapi disebabkan iman yang kuat, iman yang hebat, maka sahabat-sahabat berjuang bersama Nabi SAW. Tatkala Utsman bin Affan memegang jawatan khalifah, ketika mana khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan memegang jawatan khalifah, beliau melantik Barra. Jadi beliau melantik Barra sebagai gubernur di Rai Parsi. Nama dia kawasan Rai ini di Parsi. Seterusnya beliau memerangi Abhar dan berjaya membukanya. Kemudian selepas itu beliau memerangi Ghazwain pula dan berjaya menawannya. Kemudian beliau beralih pula ke Zinjan di kawasan Parsi, kawasan Iran lah ni. Iran. Lalu berjaya membukanya secara kekerasan dengan peperangan, bukan dengan perdamaian, peperangan. Inilah Barra bin Azib, dan beliau meninggal dunia pada zaman pemerintahan Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair ni dia peralihan kuasa lepas meninggalnya syahidnya Ali bin Abi Thalib, kan? Maka ketika itu maka
perebutan kuasa lah, kan? Perebutan kuasa. Jadi ketika mana Mus'ab bin Zubair memerintah pada tahun 71 Hijrah dan mempunyai 305 buah hadis dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Muslim. 305 hadis yang beliau hafal. Padan pun, sebab apa? Sebab beliau masuk Islam kecil lagi. Kan? Bersama dengan Nabi, banyak kali bersama dengan Nabi. Dan yang hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis sahih Bukhari dan Muslim. 305 hadis. Masya-Allah. Alhamdulillah. Insya-Allah kita sambung kajian kita dalam wirid, kan? Wirid-wirid dan tertibnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Insan, "Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila." Wadhkur maknanya peringatan, seruan, perintah. Surat 637. Rumi apa? 516. Wazkur isma rabbika bukratan. Ayat 6. Jadi perintah, Allah perintahkan kita untuk menyebut namanya, yaitu nama Allah. Wazkur isma rabbik. Sebutlah oleh kamu akan nama Tuhanmu. Bila kita sebut dia? Pagi, petang. Bukratan wa asila, pagi, petang. Pagi kita menyebut nama Allah, banyakkan kita sebut nama Allah dengan zikir kepada Allah, dengan menggunakan asma husna dia, kan? Dengan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi dengan kita menggunakan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memberikan suatu kebaikan, faedah kepada kita. Dengan kita menyebut nama Allah, maka hati kita akan bersih. Hati kita akan jadi suci. Hati kita bersih dari dosa. Kemudian malam pula, wa minal laili, dan sebahagian malam, bukan 10 malam tu nak, sebahagiannya. Sebahagian malam tu, fasjud lahu, sujudlah kepadanya. Bukan diperintahkan kita untuk seluruhnya, wa minal laili, sepertiga malam bangkit. Ataupun nak subuh, sejam nak subuh, bangkit. Dan berwudu, mayang, zikir kepada Allah. Fasjud lahu ni apa? Sujud kepada solat. Wasabbihu lailan tawilan, dan bertasbihlah kepadanya sepanjang malam. Kalau malam tu lanjut lagi, kalau malam tu ada baki lagi, jika mana kita dah semayang tu, tasbih ya. Banyakkan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyakkan tasbih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyakkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kita bangun ini. Yang depan tadi itu, atas tadi itu kita baca dah, kan? Dalam surah Qaf. Dalam surah Qaf. Surah Qaf ni. Kita baca Qaf, kan? Satu huruf. Itu huruful apa nama? Muqatta'ah. Ayat yang 39. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub. Wa qabla al-ghurub. Wa minal laili fasabbihhu wa adbara as-sujud. Fasbir. Pertama, kita diperintah apa? Sabar. Sabar, kan? Ucapkan oleh kamu, sabar. Jadi makna itu, makna ke berapa tu? Tasbih ni ucapkan oleh kamu tasbih. Yang itu mula daripada wasabbih tu. Wasabbih. Mula tasbih itu tak dijaga semua, kan? Tasbih. Arti dan ucap olehmu akan tasbih dengan memuji Tuhanmu dahulu daripada terbit matahari tu. Mula daripada semua wasabbih tu. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Adapun tasbih tu, dia tak ambil makna dia. Tentang situ ada makna tak ada? Sama juga, kan? Sama juga. Sebab dia dipindahkan saja. Kalau kurang dia tak mau tambah, kalau lebih dia tak mau kurang, kan?
Dia macam dipindahkan saja. Daripada Jawi ni ke Rumi, dipindah saja. Dia tak mau banyak apa. Kalau macam tu kat Jawi, yang tu kat Rumi. Kan? Walaupun tu kan kurang. Fasbir tu kan makna dia apa? Dan bersabarlah. Kan? Jadi ini satu perintah yang hebat lah. Perintah yang kita diperintahkan oleh Allah dengan satu kebaikan yang banyak. Sabar pertama. Kan? Ala ma yaqulun, di atas apa yang diperkatakan. Orang perkatakan kita buruk, orang perkatakan kita tak baik macam-macam lah. Kita kena sabar. Fasbir. Kan? Fasbir. Wasabbih. Kemudian apa? Kemudian banyakkan bertasbih. Wasabbih bihamdi rabbik. Banyakkan bertasbih memuji Tuhanmu. Qabla bila ni? Qabla tulu'u syamsi. Dahulu, iaitu daripada terbit matahari. Dahulu sebelum terbit matahari. Kan? Daripada masuk matahari. Kemudian apa? Qabla tulu'u syamsi wa qabla ghurubiha. Dan sebelum dia masuk matahari ataupun sebelum maghrib itulah. Wa minal laili, dan sebahagian malam gunakanlah bertasbih. Juga fasabbih wa adbar sujud, dan sebahagian malam juga kamu kena ucapkan tasbih. Dan ucap pula olehmu akan tasbih di belakang sujud. Ini apa? Lepas kita sembahyang ayatkan tasbih. Tasbih ini boleh kita gunakan subhanallah, subhanallah. Kan? Boleh dengan perlahan subhanallah, subhanallah. Boleh dengan pakai apa nama? Mikrofon. Rumah mikrofon. Boleh kita dengan apa? Dengan lagu subhanallah, subhanallah. Jadi apa nama? Dalam kereta kan? Dalam kereta seorang-seorang kan? Alik seorang-seorang subhanallah, alhamdulillah. Jadi kita tentu tengah mandu. Kan? Jadi keadaan itu mana menenangkan hati kita. Menenangkan hati kita. Banyak berfikir dalam bab dunia. Tasbih. Subhanallah kuranglah. La haula wa la quwata illa billah. Banyak masalah. Kan? Macam masalah. Di dunia ni kan banyak masalah. Dengan masalah ni, masalah tu, masalah ni, masalah tu. Banyakkan tasbih kepada Allah. Subhanallah. Pasal apa? Sebab malaikat yang menanggung aras Allah pun dia bertasbih. Malaikat yang menanggung aras Allah. Aras Allah yang besar tu. Maka yang menanggung yang bertasbih kepada Allah. Memuji Allah. Subhanallah. 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 Kan? Jadi masalah kita tak usah tu pun. Tak berat tu pun. Tak berat aras Allah pun masalah kita. Kita banyakkan bertasbih. Allah mudahkan semua urusan kita. Kan? Boleh tak? Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir li hukmi rabbik. Ini pun dia tak kata terjemah dia, kan? Wasbir tu, dan perintahkanlah. Sabarlah. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dia tak terjemah tang tu. Dia mula terjemah apa? Wasabbih bihamdi rabbik hina taqum wa minal laili fasabbih wa idbaran nujum. Wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah menanggung ketentuan Tuhanmu. Sabar. Hukum hakam Allah kita tunai dengan baik. Semayang, kita semayang. Sabar. Walaupun dalam keadaan semayang, kita pergi masjid, kita pergi semayang panas. Walaupun kita tengah lapar puasa Ramadan contohnya kan. Semayang masak, masya-Allah, kan? Perjuangan masak. Kalau ikutkan tak mau bangkit dah. Pasal apa? Sebab lemah dah. Masak waktu Ramadan lah. Kan kita tak makan, tak minum, masya-Allah. Macam tak ada tulang tu. Kan? Tidur macam tak ada tulang. Masak nak pergi tandas tu, masya-Allah kan. Susah nak pergi. Lagi empat dah. Masya-Allah. Jadi kalau kita ikutkan tak mau. Tapi ingat, fasabbih. Kena kita wasbir, sabar. Pasal apa? Fa innaka bi'ayunina. Sebab semua yang kita perbuat ini, semua yang kita laksanakan dengan atas kewajipan kita, Allah Subhanahu Wa Taala pantau. Allah tengok, Allah lihatnya. Allah akan berikan ganjaran sesuai dengan kesabaran kita. Sabar kita bangkit malam subuh kan. Ngantuk. Bangkit juga. Wasbir, sabarlah. Sebab apa? Sebab kebaikan dia banyak daripada itu.
Kita tak nampak, tak rasa dan tidak mengetahui dengan sebenarnya ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Sebab kita atas dunia ni lagi, kan? Jadi ketika mana Allah SWT nampakkan kepada kita, baru kita tahu, Masya Allah, itulah ganjaran yang kita dapat banyak. Allah ampunkan dosa kita dengan solat yang kita ada, Allah ampunkan dosa kita, kan? Ini wasbir, semua ni sabar. Sebab kalau tak sabar, takkan boleh buat semua ni. Kita takkan boleh puasa, tak sabar. Nak makan je, kan? Tak boleh. Jadi dengan kesabaran kita boleh menanggung ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan sabar. Wasabbih bihamdi. Seolah-olah apa? Seolah-olah beban ataupun masalah dia boleh ditanggung dengan apa? Dia boleh tanggung dengan tasbih. Itu mana dia. Lepas itulah kita tengok banyak kan? Banyak bergandingan dengan suatu perkara yang besar. Allah gandingkan dengan sabar. Tetapi Allah satukan dengan tasbih. Seolah-olah apa? Siapa yang nak sabar dia lebih, tasbih dia pun kena lebih juga. Sesiapa yang nak sabar dia tu kuat, tasbih dia kena banyak juga. Itu. Tasbih inilah yang akan mengisi kesabaran itu. Seolah tasbih inilah mengisi kesabaran. Ketika mana kita tasbih banyak, ingat nama Allah banyak, maka sabar kita pun akan jadi berat, jadi kuat. Kan? Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kamu berdiri, kan? Berdiri tasbih. Berdiri. Bertasbih, bangkit kita daripada subhanallah, kan? Tasbih. Lepas tu wa minal laili, dan sebagian malam fasabbihu, dan bertasbihnya kepada Allah, bertasbihlah oleh kamu kepada Allah. Kan tasbih kan, di belakang hilang cahaya segala bintang. Wa idbaran nujum, ketika terbit fajar, cahaya bintang mula hilang dah, terbitlah fajar, maka bertasbihlah kepada Allah banyak-banyak ketika itu. Dan lagi firman Allah SWT, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, bahawa baca Quran dan zikir dan segala ibadah waktu malam ni, lail. Sungguh apa? Baca Quran, zikir, segala ibadah yang jadi perbuat dalam malam itu, iaitu sangat memberi bekas. Ada kesannya, berkesan sangat-sangat. Meliputi melembutkan hati. Jadi banyak kesannya ibadah malam tu. Zikir waktu malam berkesan. Tasbih waktu malam berkesan. Baca Quran waktu malam berkesan juga, Masya Allah. Kesannya apa pertama? Menangkan hati. Hati kita akan rasa seronok, senang, tenang ketika mana kita amalkan zikir malam, tasbih malam, solat malam. Dia tenang, bawaan dia tenang. Walaupun banyak masalah, bukan tak ada masalah, banyak masalah, tapi tenang aja. Muka dia bawa tenang, kan? Jadi melembutkan hati. Jadi lembut hati dia. Belum ni hati dia keras, lepas tu lembut. Dan terlebih muwafaqah. Lebih muwafaqah apa? Terlebih menghampiri, kan? Hati dengan lidah. Muwafaqah ni bersesuaian. Hati dia pun kata macam tu, lidah dia pun kata macam tu juga. Muwafaqah nama dia. Dan iaitu yang terlebih kuat dan yang terlebih benar perkataannya. Dia orang yang kalau nak benar perkataannya dan baik hatinya, kemudian lidah dia pun sesuai dengan hatinya, banyaklah tasbih waktu malam, banyaklah baca Quran waktu malam. Dibanyakkan baca Quran waktu malam. Jadi kalau kita tak baca Quran waktu malam, jadi keberkatan kesan itu kurang lah. Ada juga baca Quran waktu siang boleh juga, tak masalah kan. Tapi kesan itu lebih banyak ketika mana Quran kita baca waktu malam. Bangkit malam, pukul 5. Dan pukul 5 boleh bangkit dah. Berapa subuh lambat kan? 5, lepas tu semayang, baca Quran. Semuka pun tak apa kan? Muka tak apa. 2 muka lagi hebat kan? Lepas tu ada masa lagi, boleh 3 muka. 2 helai kan? Lagi banyak, lagi hebat. Masya Allah. Baca. Yang baca tu apa? Bacalah Quran yang telah kita berguru, yang telah kita tasmih, yang telah kita baca depan guru kita. Sebab apa? Sebab mengulang balik bacaan tu. Sebab itulah kalau kita berguru ni, kita tengok bacaan kita tu yang mana kita silap, buat tanda.
Kan, buat tanda. Lepas tu jangan tukar mushaf lain. Mushaf tu saja. Quran tu saja kita bawa. Kita baca balik yang tanda-tanda tu. No? Jadi wa aqwamu qila. Jadi siapa yang perkataan dia elok, yang hati dia pun bersih juga, kan, hendaklah dia banyakkan baca Quran di waktu malam. Banyakkan baca Quran waktu malam. Dan lagi firman Allah SWT, wa min ana al-laili wasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Dan daripada ketika malam. Wa min ana al-lail. Sebahagian malam ni, kan, ucap olehmu akan tasbih. Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Himpun semua dalam tu dah. Tasbih pun ada, tahmid pun ada, tahlil pun ada, takbir pun ada. Semua dalam tu, kan. La ilaha illallah, kan. Kemudian Nabi sebut pun ada Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. Maka dia baca waktu malam. Baca perlahan lah. Perlahan baca. Duduk seorang-seorang, perlahan baca. Sebab ini suatu akan menjadikan apa? Dan ucap olehmu pula akan tasbih pada segala ketika di tepi siang. Maknanya apa? Atrafun nahar ni, iaitu pagi dan petang, tepi. Dan apa dia? La'allaka tarda. Dan mudah-mudahan engkau dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang jadi apa? Yang jadi matlamat tu. Matlamat kita apa semua ni? Tarda. Tarda tu. Kalau Allah dah redha ke kita, senang hidup kita. Mati kita pun senang. Dunia akhirat, kan? Kita kan tak mau hidup saja. Mati pun kena senang juga, kan? La'allaka tarda. Jadi ketika mana kita Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita redha-Nya, hidup kita pun tenang, mati kita pun husnul khatimah. Bukan tak mati, semua kita mati, kan? Dan orang yang beriman dia akan menunggu-nunggu masa kematian dia. Sebab masa kematian itu ialah masa yang nanti ke orang yang beriman. Sebab dia tahu Allah telah meridai hidupnya, kan? Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Jadi banyak baru-baru ni tengok ada orang share, kan, dalam rakaman video, kan, ada kata tak ada perintah tutup aurat, tak ada perintah tutup sembahyang. Semua ni sebenar dia jahil, kan, jahil. Dia kata tak ada perintah tutup aurat dalam Quran, tak ada perintah sembahyang dalam Quran. Jahil. Orang jahil sepatutnya apa? Tak payah layan. Orang masa je, tak payah share pun, kan? Kalau jumpa macam ni, tak payah lawan, kan? Sebab apa? Rugi je. Rugi masa. Patutnya kita gunakan untuk tasbih, kita gunakan untuk share benda-benda yang tak ada manfaat, kan? Tak payah hantarlah grup benda-benda macam tu. Pasal apa? Sebab benda macam ni, mana dia apa? Kita sendiri yang menolong untuk menyebarkannya, kan? Benda yang macam ni, ada orang yang kakap mengarut apa? Tak ada wajib untuk apa nama. Walhal dah ijma' ulama. Dalam Quran dan hadis pun ada. Tak ada khilaf untuk aurat. Dalam bab perintah sembahyang, kan, wajib perintah sembahyang. Dia kata tak ada perintah sembahyang. Yang benda-benda macam ni, tak perlu pun share pun, kan? Bagi dia terhina macam tu. Bagi dia tak ada apa pun dah, kan? Sebab apa? Dia saja kadang-kadang orang seperti ni, dia apa nama? Dia nampakkan pandangan-pandangan yang menyalahi Islam. Agar apa? Agar banyak orang yang share, agar banyak orang yang apa nama? Lah ni kan YouTube, TikTok kan banyak yang menghasilkan apa? Dia saja. Kita pula tipu. Kita pula pakai geram kita apa? Kita share pula. Kita apa nama komen. Dia senang komen. Apa? Dia tak takut kepada Allah. Dia buat perkara macam tu, dia bukan takut kepada Allah, kan? Kadang-kadang macam tu. Dia diam. Kalau kita diam saja, tak ada siapa pun. Dia diam tak? Dia pun diam juga. Pasal apa? Tak ada orang lain, kan? Orang anggap macam tak ada orang. Kan? Jadi benda-benda bab batil, benda kejahatan tak payahlah dikemukakan ke satu apa tu pun dihantar, diwawarkan, tak payahlah, kan?
Sebab apa? Sebab yang haram tu tak haram. Walaupun dibela benda itu menjadi halal, tetap juga haram. Kan? Yang akhir zaman ni nampak banyak orang-orang yang tidak malu untuk apa? Untuk menzahirkan benda-benda yang haram. Kan? Mewawarkan benda yang haram. Tak baik kita tolong dalam bab, kita tolong pula dia dalam bab saya tak payah. Kan? Biar saja, kan? Biar saja dia kata apa. Kan? Walhal apa? Last kali apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kita akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan kita, dia pun tanggungjawabkan atas perbuatan dia. Orang yang munafik, jelaslah hukuman dia tang mana. Kalau dia mengaku Islam dah, kan? Kalau dia kafir, itu kira lain dah. Kan? Kalau dia Islam, dia kata munafik, ada hukuman dia dah. Kemudian kita tahu dah, oh ini muka-muka munafik macam ni. Kan? Jadi kita tahu kan. Jadi kita tengok juga. Aqimis solah ni perintah. Dirikanlah kamu sembahyang. Ini bukan perintah kan? Wa aqimis solah. Sesungguhnya itu perintah. Perintah apa? Wajib. Dirikan sembahyang. Itu kalau Quran surah Hud. Banyak lagi dalam Al-Quran ni. Kan? Jadi kalau mana ada apa orang yang katakan tak ada ini dalam Quran, tak ada dalam Quran, itu jahil saja tu. Jahil, tak mengaji. Dia mengatakan seperti itu pasal tak mengaji. Orang ajak mengaji tak mau. Kan? Lepas tu kata tak ada kewajipan bertudung, terjam mengaji, tak mau mengaji. Kan? Lepas tu dia keluarkan pula kenyataan yang tak betul. Ni masalah dia, masalah kan? Dia kan, masalah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang terpengaruh, orang yang bodoh. Kan? Kita takut pasal apa? Kita wawarkan, kena kat orang yang bodoh. Ikut. Dengan tak sedar kita sendiri yang mengkongsikan benda tu, kita sendiri yang dapat kredit apa? Dapat yang tak baik kan. Jadi wa aqimis solah, dan dirikanlah oleh kamu kan sembahyang. Jadi dirikan sembahyang. Setiap dalil dalam Quran, dalil sembahyang zuhur, yang asar ada dalam Quran. Kan? Jangan kita kata tak ada. Setiap dalil 5 waktu tu ada. Tapi kena ertilah bahasa Arab. Kena ertilah bahasa Quran. Kalau tak erti bahasa Quran, tak jumpa dah ada. Macam kita lah nak pergi KL kan. Kita tak tahu jalan. Tulis apa nama dalam papan tu kan bahasa Melayu. Kita tak erti bahasa Melayu. Mana kita nak boleh faham? Kan? Dia kata ni pergi ke Baling kan. Jalan ni pergi ke Baling. Ni Kulim, ni Bandak. Kita tak erti bahasa Melayu. Boleh baca tak? Boleh tahu tak? Tak tahu. Macam tu jugalah. Tak ada pun orang ni syarat dia tebuh apa nama. Mana orang tahu? Dia buh dah tu besar tu. Tapi kita tak erti baca. Quran pun sama juga. Quran bagi tahu dah. Tapi kita yang jahil, yang tak erti. Dah tu kita kata tak ada. Tak ada pula. Dan dirikanlah kamu sembahyang daripada apa? 2 tepi siang dan 2 siang dan malam ni. Awal pagi, subuh tu. Kan? Akhir apa? Memang maghrib. 2 tu. 2 tepi siang. Tarafail tu. Tarafain nahar. Taraf ni apa? Taraf ni ujung-ujung tu mana taraf? Awal hari nama dia subuh. Akhir nama dia maghrib. Kan? Itu. Tarafain nahar nama dia. Wa zulafan minan lail. Dan dalam tepi siang dan dalam sangat daripada malam. Maisha. Dan bahwasanya segala kebajikan itu menghilangkan segala kejahatan. Innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya apa? Kebaikan-kebaikan yang kita buat itu boleh akan menghapuskan kejahatan-kejahatan. Jadi sebab itulah kejahatan yang kita buat, maka diikuti oleh kebaikan-kebaikan tu. Maka kejahatan tadi dihilangkan oleh kebaikan-kebaikan yang kita buat. Innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at. Kita maknakan apa? Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan apa? Akan menghapuskan dosa-dosa kejahatan yang kita buat. Itulah apa-apa kejahatan kita iringi dia dengan bacaan Quran, dengan solat wajib, solat sunat. Maka kita harap semua dosa-dosa yang kita dah ada tu, maka dia akan tutup sehinggalah kita mati. Kan? Kalau kita mati dalam solat, mana dia mati dalam keadaan tidak berdosa. Mati dalam keadaan baik. Sebab Allah beritahu dah, setiap kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Yang sebelum inilah, kejahatan kita buat sebelum ni, kita buat baik. Sebab itulah kita minta kepada Allah, kita mati dalam keadaan buat baik.
Dalam keadaan baca Quran ke, dalam keadaan sembahyang, dalam puasa, kan? Dalam semua. Sebab itulah kita doakan, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Sya'ban ni kan? Sya'ban dah. Oh, tengok tadi saya balik kuliah semalam tengok bulan. Oh, ada Sya'ban dah. Kan, Sya'ban dah. Tengok anak bulan kan, Sya'ban. Jadi kita kata Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan. Apa bulan Sya'ban? Dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sebab ini bulan-bulan yang kira macam banyak ketika ini, banyak bulan-bulan ini banyak yang berguguran. Guguran. Rejab, Sya'ban, banyak yang gugur. Nak pergi ke Ramadan ni, banyak yang meninggal. Kan? Maka kita minta, ya Allah sampai ke Ramadan. Dan Ramadan mana? Tak apalah. Ramadan tak apalah. Kalau ada Ramadan, meninggal pun tak apa. Pasal apa? Bulan Ramadan. Kan? Wa ballighna Ramadan. Sebab Ramadan ini bulan berkat. Ramadan itu bulan keberkatan. Jadi, dan juga apa? Yuzhibna innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita buat, dia akan menghapuskan kejahatan yang itelah pun kita buat. Jadi perbanyakkan buat baik. Sebab apa? Kejahatan kadang-kadang dia tak perlu pun kita nak, kejahatan ni, dosa ni, dia tak perlu pun kita cadangkan dia ataupun kita buat. Dia akan datang sendiri dosa tu. Kan? Sebab apa? Sebab syaitan dia beri bisikan kita, tugasan dia lah tu. Kan? Syaitan ini dia kerja, dia tanpa upah kerja dia. Sebab rasa dendam dia kepada Nabi Adam AS. Kan? Dia hasut kita, dia bisik kita, dia pasang perangkap-perangkap untuk menyesatkan kita, sehingga kita pun terikut sama dengan dia. Kan? Jadi Allah sayang kepada kita. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Setiap kebaikan yang kita buat, amal kebajikan kita buat, menghapuskan dosa-dosa kita. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka, wallazina yabituna, yang bermalam, yabituna sujjada, kemudian mereka yabituna li rabbihim, dan mereka yang semalam mereka itu sujud dan berdiri kerana beribadah kepada Allah Tuhan mereka. Bata yabitu, mana dia apa? Bermalam. Dia bermalam, duduk bermalam. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Dia bangkit waktu malam, dia ambil wuduk, dia sujud. Tujuan dia bukan nak tengok orang. Sebab apa? Orang tak nampak pun. Waktu malam orang tidur, kan? Jadi masa itu pertama riak itu kurang. Riak itu kurang. Untuk menunjuk itu kurang lah. Ibadah malam, sebab orang tak nampak. Tapi riak, pintu riak ni tak ada, pintu sum'ah tu ada, terbuka. Itu yang masalah tu. Syaitan ni baik pintu dia. Dia bisiklah diri kita, maka dia akan jadikan kita pintu sum'ah, iaitu takjub. Ujuk. Pintu ujuk. Rasa hebat. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu, siapa dia? Orang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sedikit daripada malam itu tidur. Dia tak banyak. Sedikit di bahagian malam, awal malam dia tidur. Dan pada ketika sahur, maka itu mengucap istighfar. Sahur. Waktu sahur sebenarnya, waktu sahur. Pukul 5, sahur. Pukul 4, boleh juga, tapi awal sangatlah. Kan? Sebab sahur ni, yang terbaik apa? Di akhir waktu. Diakhirkan waktu sahur. Pukul 5.30, sahur. Bangkit jangan pukul 5.30. Nak pangat lagi ya? Nak mengalau, bangkit 5.30 lagi tak ada makan. Kan? Nak pangat dah, hangat dah. Ni makan tak ada. Tengok je lah. Jadi, bangkit pukul 5, pangat-pangat nasi semua, masuk nasi semua. Lepas tu baru makan. Mengucap istighfar. Waktu tu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jadi, yakni memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu bila ni? Sahur. Sebab waktu tu waktu terbaik untuk kita memohon ampun kepada Allah. Waktu terbaik untuk mohon ampun kepada Allah, iaitu awal pagi, sahur. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka nyatalah bagimu daripada segala dalil Quran bahwasanya
jalan kepada Allah Ta'ala itu memeliharakan segala waktunya. Jadi, jalan untuk mendapat kasihnya Allah, mendapat ridhanya Allah, mendapat keampunan Allah, ialah memeliharakan jalan bagi Allah. Jalan apa? Ibadah. Jaga waktu ibadah kita. Jaga waktu ibadah kita. Kan? Sebab itulah, solat yang paling baik itu apa? As-salat tu ala waktiha, kan? Banyak awal waktu. Itu yang solat yang baik. Jaga waktu dia. Kalau waktu kita tasbih, tasbih. Waktu mana kita terbaik istighfar dari sahur? Waktu itu kita istighfar. Sebab semua waktu itu ada ibadah tertentu yang terbaik. Seperti mana waktu Jumaat. Yang terbaik ibadah kita apa? Salat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melebihi segala-galanya. Kan? Melebihi amal-amal solat yang segalanya lah. Baca Quran ke apa ke. Selawat itu yang paling baik. Maka perbanyaklah ketika itu. Selawat. Lepas tu apa? Istighfar. Baca Quran. Jangan tinggal pula yang lain tu. Perbanyak. Perbanyak maknanya apa? Bukan makna kita perbanyak istighfar, kita tinggal yang lain. Tak. Banyak ke istighfar. Astagfirullah. Dan macam tadi. Di waktu sahur. Apa yang terbaik? Istighfar. Banyak ke istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kan? Macam kita pergi Masjidil Haram. Apa yang terbaik? Tawak. Banyakkan tawak. Kalau tak sanggup, banyakkan solat. Solat. Jadi, kita tahu ada tempat terbaik dan waktu terbaik. Waktu terbaik waktu malam apa? Yang tahajud contohnya. Lepas tu istighfar. Maka banyakkan. Lepas tu baca Quran. Masa-masa tu. Dan tak boleh pula kita buat ibadah yang lain. Puasa sunat tak boleh. Waktu malam tak boleh puasa sunat. Memang boleh juga apa? Memang ibadah juga. Ibadah apa nama terbaik. Tapi tidak pada waktunya. Siang pula boleh puasa sunat. Tapi tahajud pula tak boleh. Kita buat tahajud. Maka mana boleh tahajud kan? Jadi masa tu tak sesuai. Jadi kita tahu masa dia, waktunya, bila terbaik kita waktu solat. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nyatalah bagimu daripada segala dalil Quran ini, bahwasannya jalan kepada Allah Ta'ala itu memeliharakan akan segala waktunya dan membanyakkan akan dia dengan mengerjakan ibadah dan segala wirid atas jalan berkekalan. Jadi, pertama jaga waktu, lepas tu kita kena buat amalan yang berkekalan. Wirid tadi, yang kita buat selalu. Kan? Kita buat selalu. Ini akan berkesan lah. Kesan dia, jangan kita berbuat dengan sekesan tu. Jangan kita berbuat, jangan kita bertasbih dengan untuk harapan kita mendapatkan kesan, mendapatkan karamah. Jangan. Itu salah jalan lah. Kalau kita bertasbih, zikir banyak kepada Allah, dengan tujuan kita dapat apa? Dapat kebaikan dunia, contoh dia. Agar kita dapat duit banyak. Salah dah niat tu. Ketika mana salah niat, kita beribadah, syaitan dibukakan pintu seluas-luasnya untuk menyesatkan kita. Seluas-luas dia. Sebab niat tadi, sebab itulah, awal ibadah itu diiringi dengan niat. Dibuka dengan niat. Awal ibadah kita. Bukan dengan niat. Sebab ketika mana niat kita telah pun lari, syaitan ini terbuka pintu yang luas untuk menghasut kita. Sebab itulah banyak orang yang mengamalkan zikir. Kan? Syaitan menyesatkan dia. Sebab niat dia lain. Jadi dia bagi macam-macam lah. Dia banyak zikir, dah 1000 kali. Lepas tu main apa? Syaitan lempar batu kat dia. Batu biasa. Kan? Dia meyakini, ni keramat ni batu ni. Jadilah batu keramat. Azimat. Dia bertasbih betul. Tasbih tu betul. Kan? Dia takbir. Apa? Dia zikir kepada Allah. Duduk dekat gua-gua betapa kan. Tak semayang. Tak betul juga. Kan? Dia kalau zikir ni elok. Tapi jangan kena ingat juga. Sesuai dengan syariat. Kan? Tapi kena ingat juga. Niat kita kena betul. Banyak orang yang buat tu. Ada orang yang berzikir. Allah, Allah, Allah. Lepas tu apa? Syaitan lempak tadi dia apa? Mangga. Mangga buat kunci tu. Mangga. Bukan mangga pelam tu kan? Mangga kunci. Besar lah tu. Syaitan tu dapat kat mana tu? Mangga siapa tu? Jatuh. Kan? Ni syaitan tu. Syaitan tu kutip lah. Dia tengok, ni niat salah. Niat dia apa? Niat dia untuk dapat kekuatan. Dia jadi kuat. Boleh angkat. Syaitan lempak kat dia. Mangga tu.
Dia ambil, ini dia, ni azimat ni, dia kata. Ini berkat ni. Sebab apa? Dia ambil daripada zikir. Ni kena berhati-hati tengok. Kan? Dia kata apa? Ni benda ni bukan, dia kata tak ada benda ni ada kat dunia. Banyak berlambak kat kedai. Kan? Setan ni dia kacau. Biasa kacau. Setan menipu. Dia kata, ni saya dapat daripada zikir. Saya berzikir tengah malam 10,000 kali. Lepas tu jatuh atas saya. Saya baik tak kena kepala. Kan? Jatuh dekat saya. Kata ni. Bangga ni. Setan gelak dengan dia. Masya Allah. Tahu bagi bangga je. Dia dah berhenti zikir dah. Orang seperti itu selalunya berhenti zikir dah. Sebab apa? Dapat dah. Matlamat dia dapat dah. Kan? Ada orang tu. Ya, dia dapat bangga. Kan? Dia tunjuk. Bangga apa dapat? Yang ni kat kedai banyak ni. Kan? Berkarat dah. Maknanya apa? Bangga tu. Dah lama tu. Orang cerita zaman dah kan. Orang punya letak kat dia. Setan ambil kat dia. Lempar kat dia. Ada batu. Ada batu putih. Batu putih kat sungai berlambak. Batu putih ni. Kan? Jadi, dia kata masa saya berzikir, kata tengah-tengah malam, tiba-tiba jatuh di atas bumbung. Kan? Bumbung dia kata. Dengar suara bumbung. Kan? Mas jatuh ke atas riba dia. Batu putih. Dia yakin ni benda tu keramat. Ni menyesat dia. Syaitan ni dia menyesatkan kita. Dia sesatkan kita sesat dia. Kalau kita yakin itu, Masya Allah, kita pun rasa yakin lah. Kita pegang bawa batu tu di mana-mana. Kan? Kita pergi ke market, kita bawa batu. Kita dia yakin ni, kalau saya bawa market ni, batu ni, dia akan bagi free semua. Nipu tu, kan? Semua saya tunjuk free, dia kata. Betul ya, tunjuk free, dia ambil, bayar lah. Kan? Dia tunjuk tu free ya. Ni ayam dia tunjuk, sayur tunjuk free, dah semua tunjuk kan. Masa ambil, dah bayar. Masya Allah. Jadi maknanya apa? Dia yakin ni batu tu ada khasiat. Macam kita baca semalam tu kan. Mana jadi jatuh kafir. Syaitan ni, jangan kita ingat, kita dah zikir dah, dia lari, memang lari. Tapi dia hantar kita balik tipu daya. Maka dia tipu kita rasa, ini hebat dah ni. Walhal apa tu tipu daya syaitan. Banyak. Kalau dia tak bagi benda, bagi mimpi pula lagi. Kan? Dia bagi mimpi. Dia tak bagi suara. Pasal apa kita bagi suara? Dia lari, kita lari. Kan? Bayang kita bagi suara. Dia kata, wahai, pulan. Kita lari. Dari iblis. Jadi ketika mana kita dah menjalani jalan kepada Allah, memeliharakan waktu solat kita, cukup dah. Sebab itu tanda-tanda hamba Allah. Tanda-tanda kekasih Allah. Dia istiqamah dalam ibadah. Yang tu yang tanda dia. Istiqamah. Dia berterusan, dia buat istiqamah. Itu tanda-tanda wali Allah. Itu termasuk tanda-tanda wali Allah. Dia istiqamah dalam ibadah dia. Kan? Solat dia jaga. Wirid dia jaga. Bacaan Quran dia jaga. Dan tidak, kita ni, wali Allah ni, dia tak tahu dia tu wali Allah. Dia tak perlu tahu pun. Kan? Dia hanya apa? Dia hanya menguatkan ibadah dia saja. Dan kerana inilah sabda Nabi SAW, ahabbu ibadillah, hamba Allah yang paling Allah kasihkan, ilallah, hamba yang paling Allah kasihkan, allazina yura'una syamsa wal qamara wal azillata li zikrillah, yang menjaga perjalanan bulan, perjalanan matahari, jaga waktu lah kan. Untuk apa dia? Untuk mengingati nama Allah Subhanahu wa taala. Dia beli jam. Lah ni dulu ni kira ni tak ada jam lah ni. Dia beli jam untuk apa? Jam ingatkan dia sembahyang. Kan? Mahal beli RM300 jam yang bunyi tu. Yang bunyi dia azan kan. Walaupun kecil tu mahal kan. Dia letak kat rumah dia. Tujuan dia apa? Agar awal waktu yang masuk ni dia diperingatkan oleh jam tu. Kan? Dengan tujuan tu. Dia yura'u termasuk yura'u juga. Dia menjaga waktu tu. Letak dekat rumah dia kan. Bukan maknanya kita suruh semua beli jam, tak perlu kan. Jaga saja. Dekat handset kita pun ada lah ni kan. Handset kita pun ada lah. Bawah waktu semayang tu, setiap waktu semayang ni bunyi azan, dia azan. Masya Allah. Fasal fi tartibil aurat. Jadi tertib apa? Menyatakan segala tertib wirid. Ini kita akan kaji. Wirid-wirid ni apa?
Zikir-zikir pagi dan petang tu. Ketahuilah oleh kamu sesungguhnya segala orang yang menjalani jalan akhirat, dari orang yang jalan-jalan akhirat ni, semua kita ni lah menyampaikan kepada Allah Ta'ala bahawa segala aurat wirid dibagi ke atas dua bagi. Segala wirid ini dibagi atas dua bagi. Dua bagi. Kan? Pertama, wirid siang. Yang kedua, wirid malam. Ataupun kata zikir. Zikir pagi dan petang. Adapun wirid yang dalam siang itu iaitu dibagi ke atas 7 wirid. Siang hari ni 7 wirid. Yang pertama, faslun fi bayanil wiridil awal. Wirid yang pertama daripada bahagian siang tadi, wa huwa ma baina tulu'il fajri ila tulu'il qarsi syamsi, iaitu dimulai daripada terbit fajar hingga terbit matahari. Itu mula. Terbit fajar nandakan subuh. Itu mula dah. Itu wirid yang pertama. Kira wirid siang lah tu. Mana ada awal tu hingga ke terbit matahari. Itu ada zikir. Zikir pertama. Apabila bangun ia daripada tidur, maka siagianya bahawa dimulai dengan zikir kepada Allah. Alhamdulillah allazi ahyini, boleh juga kan? Ahyini, ahyana, kan? Kalau ramai ni kan? Ba'dama amatani, boleh juga kan? Wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi nak gunakan jamak boleh juga. Ramai. Sebab kita kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Maksud dia beramai tu, Allah menghidupkan semula roh kita, rasa kita, pendengaran kita, penglihatan kita, semua tu. Kan? Sebab zikir waktu subuh ni ataupun ketika bangkit ni, doa itu menjaga kita, memelihara kita 4 faedah dia lah. Daripada lumpuh. Kan? Mati rasa, lumpuh. Jadi, dibanyakkan zikir ketika mana bangkit. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wa sultanu lillah wa izzatu wal qudratu. Semua ni, semua puji-pujian tu, semua tengok. Al mulku lillah, kuasa milik Allah. Al azamatu, keagungan milik Allah. Sultan, kerajaan milik Allah juga. Kan? Wal izzatu, kemuliaan milik Allah. Qudrah, kuasa juga milik Allah. Wa asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Dan asbahna apa? Kami telah pun subuh ni jadi, mana dia telah pun menjadi orang Islam, fitrah Islam, keadaan Islam dan juga ikhlas. Wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi itu ketika mana kita mulai bangkit daripada tidur kita. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang tu pun boleh juga. Ya Allah, kuasa-Mu ya Allah, Kau telah kurniakan kepada aku tu bangkit dan Kau balikkan kepada aku semua yang ada yang Kau milik, yang Kau berikan kepada aku menjadi pemilik sementara. Semualah kuasa, kekuatan, penglihatan, pendengaran, semua tu. Jadi ketika mana kita bangkit, kita kata alhamdulillah. Paling kurang lah tu. Paling kurang alhamdulillah. Jangan kita bangkit, cari handset. Tak kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Barulah tengok handset. Pukul apa dah? Kan? Boleh. Bukan larang pun kan. Tengok jam. Pukul apa dah? Tu handset kata apa? Handset kata pula. Tengok pula. Pukul 5. Dah lambat lagi. Lambat lagi. Tidur pula. Jangan layan. Jangan layan. Jadi, kemudian apa? Allahumma bika asbahna. Ini mula penyerahan. Penyerahan diri. Allahumma bika asbahna.
wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir. Ya Allah, semua pagi-pagi kami ni ya Allah, petang kami, hidup dan mati kami serah kepada kamu semua ya Allah. Kami serahkan kepada-Mu semua ya Allah. Sebab apa? Sebab kepadamu lah kami kembali. Lepas tu pula kita kata apa? Allahumma inna as'aluka. Kalau untuk sendiri, Allahumma inni as'aluka. Kalau ramai, Allahumma inna nas'aluka. Anta ba'asana fi hadzal yaum ila kulli khair. Ya Allah, aku meminta ya Allah, hari ini Engkau hidupkan kami dan kami memperolehi semua kebaikan. Kulli khair. Wa na'udzubika an najtariha fihi su'an aw tajurrahu ila muslim. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu ya Allah, kami memperolehi pada hari ini semua kejahatan ataupun kami letakkan kejahatan, buat kejahatan kepada orang Islam. Fa innaka qulta wa qauluka al-haqqu wa huwa allazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar summa yab'asukum fihi liqda ajalun musamma. Dan perkataanmu betul ya Allah, dalam firman-Mu Engkaulah yang mewafatkan, Engkaulah yang menghidupkan pula, kan? Jadi semua itu zikir ketika mana awal pagi. Allahumma faliqal isbah wa ja'ilal laili wasakanan wa syamsa wal qamar usbana as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Maka ini doa-doa ataupun wirid di awal pagi ketika mana yang pertama. Bismillah, Masya Allah. Kita tak baca tadi ya? Jumpa juga ni. Bismillah, Masya Allah. Kullu la haula wa la quwata illa billah. Bismillah, Masya Allah. Kullu ni'matin fa minallah. Bismillah, Masya Allah. Al-khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, Masya Allah. Ya la yasrifu su'ila Allah. Raditu billah rabban. Bislami dina. Ini juga baca awal pagi tu. Baca. Yang kita hafal tu lah. Kan? Sambung sikit. Raditu billah rabba. Bislami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Jadi ini sajalah kita baca. Baca yang dah kita hafal tu. Baca dah kita ingat. Banyakkan kita istighfar dan mengingati yang semua yang kita ada itu semua daripada kurniaan Allah. Tenaga kita, harta kita, penglihatan kita, pendengaran kita, semua itu daripada Allah. Jadi sebab apa doa-doa ini ada semua ni? Untuk menyadarkan kita itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mudah untuk merasa, kan? Dan hendaklah memakai akan kain. Padahal di dalam membaca segala doa ini. Maksudnya tutup aurat Kan kita bangkit tidur ni kadang-kadang tak tahulah tutup aurat kita kan. Nama tidur kita tak tahu kan. Jika mana kita bangkit tidur maka tutup aurat. Kita baca doa ni. Dan sunnah ia berniat dengan memakai kain itu menutup auratnya. Makna niat di sini apa? Bukan makna niat kita lafazan itu dah kan. Setiap kita ni tutup aurat ni, ya Allah, aku niatkan kerana Allah. Makna dia apa? Niat tu saja. Tutup aurat tu. Kan? Dan kemudian segala membaca doa kan. Kemudian dia berniat untuk menutup aurat dia karena ia menjunjung suruhan Allah dan karena menolongi atas berbuat ibadah. Karena menutupi aurat itu wajib hukumnya. Jadi hukum tutup aurat ni wajib. Dan jangan jadi hukum tutup aurat tu wajib. Bukan kata tak ada. Tutup aurat tu wajib. Jadi nutup aurat, mana aurat dia? Aurat telah dicerita dalam hadis. Nabi telah beritahu dah aurat perempuan tak mana-mana, aurat lelaki mana-mana. Kan? Jadi kita tahu dah dalam agama kita. Jadi kalau ada orang yang kata aurat tak wajib, percaya? Kita dah mengaji dah. Belajar dah. Tiba-tiba ada orang tak tahu, kita tak kenal pun siapa. Siapa dia tak tahu. Kan? Islam ke tak? Kan? Islam kata bukan Islam pakaian dia. Lepas tu dia sabar. Pakai rakaman pendek. Dia wawarkan. Dia kata untuk aurat tak wajib. Untuk pakai tudung tak wajib. Yang percaya. Kan? Maka anggaplah yang bicara tu gila. Gila. Sebab apa? Yang tak wajib itu aurat gila.
Gila sajalah. Jadi dia kata tak wajib, dia gila. Gila. Tanya dia mengaku tak gila. Kalau dia tak mengaku gila tu. Gila. Karena menutupi aurat tu wajib. Dan jangan dikosatkan. Jangan kita kosatkan apa dia? Jangan kita niatkan memakaikan itu akan riak. Riak dan takbur. Kain ni mana baju pakaian. Jangan kita niatkan takbur. Takbur ni apa? Takbur ni membesarkan, membanggakan dengan pakaian. Jangan niatkan dengan itu. Riak. Tapi niatkan apa? Menutup aurat. Pakai yang comel-comel tak apa. Tapi niat menutup aurat. Kan? Pakai yang mahal-mahal tak apa. Tapi niat tutup aurat. Niat saya pakai baju, beli baju mahal-mahal, yang mewah. Tapi niat yang utama tu apa? Tutup aurat. Jangan beli baju mewah, baju yang mahal, tapi tak tutup aurat. Nak tunjuk saja. Tak tutup aurat. Kan banyak orang yang beli t-shirt kan. Beli t-shirt dia mahal. Niatnya apa? Nak tunjukkan baju tu mahal. Aurat dia nampak. Maka tidak boleh. Kan? Seperti juga semua. Kita sebagai pendidik kan, cikgu-cikgu ke apa ke, jangan pakai pakaian yang ketat. Kan? Contohkan kepada anak murid, pakaian kita ni jangan tunjuk, ni pakai saya ni beli mahal, lepas tu pakai ketat. Jangan. Pakailah pakaian yang labuh, tapi jangan ketat. Jangan riak. Dan takbur. Takbur ni apa? Membesarkan, membanggakan takbur. Dan jangan dikasatkan, ditujukan ataupun niatkan memakai pakaian itu karena bercantik-cantik, karena segala yang demikian itu haram. Tabarruj. Jangan diniatkan. Walaupun kita pakai itu pakaian cantik, jangan niatkan mempercantik-cantikkan diri kita. Kan? Kemudian jika ia hendak qada hajat. Jadi niat kita nak pakai baju pun ada. Bayang ni. Islam ajar kita agar kita betulkan niat kita. Sebab pakai pakaian ini dapat pahala ketika mana niat kita betul. Tapi kita pakaian dapat dosa ketika mana kita tak betul. Kan? Niat kita. Niat apa? Tutup aurat. Nak pakai pakaian yang cantik, apa saja, baru ke, lama, kan? Harga dia mahal, harga murah, yang tu tak kira dah. Sebab apa? Sebab niat kita lillahi ta'ala menutup aurat. Itu niat kita. Jadi tak kira dah. Orang puji ke, orang tak puji ke, kan? Orang kata ke, ni tak sesuai, kalau tudung dengan baju, tak nak salah. Janji apa tu aurat? Kan? Kan kita lebih, kadang-kadang kita lebih mementingkan komen orang dibandingkan dengan komen agama. Yang itu, komen orang kita pentingkan sangat. Tapi agama komen kita tak pedulikan. Agama kata apa? Itu haram untuk menutup aurat. Dia kata, tak. Orang suka pakai ni. Orang lain puji saya. Orang lain puji kita. Walhal apa? Allah tak suka kita. Yang ni, syaitan bisik kita apa? Pakai pakaian orang puji. Jangan pakai pakaian yang syariat puji. Kita ikut syaitan. Na'udzubillah min zalik. Jadi, masuk itu kenapa? Tadi dah. Kemudian, hendaklah qada hajat. Kemudian, hendaklah qada hajat, maka masuk ia ke dalam tandas. Dan sunnah dahulukan pada ketika itu, dulu ada kita bicarakan dah. Kaki yang kiri. Dan pada ketika keluar, itu dahulukan kaki yang kanan. Yang kanan. Jadi, kaki yang kiri dan pada keluar kaki kanan. Dan sunnah dibacakan pada ketika itu, tidak masuk apa? Tandas doa. Dan keluar tandas juga doa. Kita bacalah sebelum dulu. Kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada syaitan, kejahatan, syaitan dan tan dan betina. Dua-dua ada. Bautu rumah dia. Kalau kita baca doa, Allah akan butakan mata dia. Mata syaitan tu lah. Mata kita. Mata syaitan tu. Tak nampak kita. Tak nampak kita. Lepas tu pula, kita keluar. Ghufranak. Allahumma inni, alhamdulillahillazi azhaba anni azza wa'afani. Itu kita baca tu kan. Itu yang dah kita hafal. Jadi pasal adab qada hajat terdahulu. Dia kata doa tu dah ada dah pada pasal qada hajat terdahulu. Doa tu.
Kemudian maka sunnah ia bersugi seperti disebutkan dahulu. Bersugi ni apa? Bersugi ya. Kan? Kemudian maka ia mengambil air sembahyang serta dipeliharakannya akan segala doanya yang sunnah-sunnah yang dulu. Kan? Yang mengambil air sembahyang, baca tangan, muka kan. Kemudian apabila selesai ia daripada mengambil air sembahyang, maka sunat ia sembahyang 2 rakaat. Sembahyang sunat subuh jika telah terbit fajar. Demikian dikerjakan oleh Rasulullah SAW akan 2 rakaat sunat subuh di rumahnya. Nabi sunat subuh di rumah. Nah, dan jika selesai air sembahyang itu, dan jika selesai air sembahyangnya itu dahulu daripada terbit fajar, maka sunat sembahyang akan 2 rakaat sunat wudu. Jadi lepas kita wudu tak azan lagi kan, boleh kita sembahyang sunat wudu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kepada lelaki yang sunat dia dekat rumah pun terbaik, dekat masjid pun boleh juga. Sebab apa? Sebab ikut keadaan. Kalau rumah dia dekat daripada masjid, di rumah lebih baik. Tapi kalau dekat, kalau jauh, di masjid lebih baik. Sebab apa? Takut sekali lagi Ahmad jalan tak danah kan. Jika itu lebih baik. No? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada apa soalan? Ya, sila. Ya, subhanallah. Tasbih itu mana subhanallah? Sabbah, sabbih. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhanallah. Ya, perkataan subhanallah. Perkataan subhanallah apa? Mengatakan sesuatu yang hebat Allah. Allah memiliki kuasa hebat. Kan? Mensucikan Allah nama dia. Tasbih Allah. Ketika mana Isra wal Mi'raj, Allah buka dengan apa? Subhanallazi asra bi 'abdihi.